أو سهوا يا الله يا غفور رحيم. استغفر الله العظيم ظاهرا سرا أو جهرا. استغفر الله العظيم ظاهرا سرا أو جهرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، فأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا الصدق في القول وارزقنا الإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya senantiasa kita merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, masih lagi Allah beri keizinan kepada kita untuk sama-sama kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Ta'ala yang sementara ini, dengan sentiasa berbekalkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya salat berjemaah yang kita lakukan, dan kita berdoa pada Allah moga dikurniakan istiqamah, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. InsyaAllah malam ni tersambung kembali pembacaan kita dalam hadis 40 penawar hati, pada hadis yang ke-32, iaitu hadis yang bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat bimbang dengan kekayaan yang ada pada umatnya. Nabi tak marah kita nak cari harta, tak marah, ya? Kerana Allah Ta'ala sendiri pun sebut dalam Quran, apa yang ada atas dunia ambil lah. Kadang Allah marah tuan-tuan? Tak ada. Apa yang ada atas dunia, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Allah sebut dalam Quran. Fa idza qudiyatis salah, selesai berlaku tanggungjawab kita pada Allah, ni jangan tinggal. Fantashiru fil ardi, bertibaranlah, gilah mana pun. Untuk apa? Untuk cari kerja, untuk cari harta. Kedua rumah tuan-tuan.
Dek umur debok lagi. Bukan debok mai piti, wonyo ya tu. Nah, wonyo ya itu. Debok atas paling. Nah, seminggu duduk ICU tuan. Maka Allah kata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Mana ambillah. Bertebaranlah kamu wabtaghu min fadlillah, apa kelebihan yang Allah Taala beri, ambil. Wazkurullaha katsira. Ingat, jangan lupa pada Allah Taala. Ingat sama pada Allah Taala. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang berjaya di sisi Allah Taala. Itu juga Allah Taala sebut dalam ayat yang lain. Allah Ta'ala kata apa? Walladhi ja'ala lakumul arda dhalula. Allah jadikan bumi ini mudah untuk kita gunakan. Apa saja yang atas dunia ada, kita boleh guna. Masing-masing ada pelbagai bidang, profession masing-masing. Betul tak? Ni pakai bidang ni, pakai bidang ni. Ambil, gunakanlah kemahiran yang kita ada, akal yang Allah Ta'ala beri, untuk cari harta. Cari benda yang nak makna tuan-tuan, hak boleh kita meneruskan kesinambungan hidup kita atas tu. Betul tak? Ada orang kerja kapung, ada orang kerja bandar, ada orang kerja atas udara. Betul? Nah, ada orang bawah laut, dan laut pun ada juga, atas laut pun ada juga. Nah, ada orang atas darat, macam-macam bidang Allah Ta'ala beri kemahiran kepada kita. Mana mudah. Walladhi ja'ala lakum al-arda dhalula. Allah jadikan dunia ni mudah untuk kamu. Ambillah. Famshu fi manakibiha, maka gilah mana nak pergi. Wa kulu min rizqiha, ambillah rezeki yang Allah Ta'ala beri ni. Cari tak sana. Allah tak marah. Mana Allah Ta'ala tak marah. Wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan. Maka Allah Ta'ala akan hargailah nikmat dan takutin akan kemurkaan Allah Ta'ala. Maka ni pesanan Allah Ta'ala. Nak bahawa sini Allah Ta'ala tak marah. Kita nak buat apa saja kerja, asalkan benda tu masih lagi berada dalam lingkungan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perkara yang harus. Yang haram kena tinggal, syubhah kena jauhkan daripada diri kita. Cuma hak Nabi bimbang dalam hadis yang akan kita bacakan ini, Nabi bimbang takut dengan ni menyebabkan kita lupa pada Allah. Ni takut. Takut dengan salah satu sebab ini apa dia? Harta inilah yang akan menjadikan binasanya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Nabi takut. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah ajar keluarga Nabi dengan kekayaan. Hadis yang lepas kita dah bacakan tuan-tuan. Ingat tak? Ingat, saya ingat ke ni. Hadis berkenaan dengan Nabi ajar keluarga dia dengan hidup yang tak senang. Sehingga kan 3 bulan rumah Nabi tak berasa. Nabi tak ajar dengan kehidupan yang mewah. Walaupun Nabi ni amal bagi harta ke Nabi. Tapi Nabi tak gunakan. Nabi gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau orang WPT kita tuan-tuan, senyap tau. Belum WPT, wapa mesti bangun. Habis PKK yogeh tuan. Tak boleh PKK apa ni, PKK pulang tu. Tak boleh PKK bawa YB. Tak boleh YB bawa MB bawa air kaki tuan. Dia gogeh tuan-tuan. Allahu Rabbi. Boleh WPT, senyap. Tak baik rumah, senyap kata tuan-tuan. Apa? Boleh hati senyap tuan-tuan. Bangsa orang lagi. Allah Rabbi. Nabi SAW tidak, walaupun banyak harta yang ada, orang infak Nabi SAW, tapi Nabi tak gunakan untuk kepentingan diri. Nabi gunakan untuk jalan Allah. Anak kata Nabi tak ajar. Tak ajar keluarga Nabi ni dengan dekat dengan dunia. Inilah sifat zuhud tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ini bawa zuhud. Bawa nama Zuhad tak pakai. Namanya Zuhad tuan-tuan, tapi tak zuhud tak pakai awak juga. Allah Rabbi. Muhasabah sama tuan-tuan. Untuk diri saya juga. Allah Rabbi. Zuhud ni apa saja hak boleh atas dunia. Kira kaya sekali mana pun, jutawan sekali mana, bilioner, milioner, belakang tuan-tuan, tapi kalau hati tak lekat dengan dunia, zuhud. Manakala hati tak lekat dengan dunia, mana apa saja hak dia boleh tu semua dia akan gunakan untuk jalan Allah Ta'ala. Ini yang ada pada Nabi SAW. Ini muhasabah kita bersama. Jadi Nabi cukup bimbang. Nabi takutnya umat ni terjatuh ke lubang kebinasaan dengan asbab dengan harta. Auzubillah. Ini kita minta jawab. Allah Rabbi. Baik, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Amr ibn Auf al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ba'atha Aba Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu ila al-Bahrain ya'ti bi jizyatiha faqadima bimalin min al-Bahrain fasami'at al-ansar بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فتعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين فقالوا أجل يا رسول الله فقال أبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Hadis rawahu Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW menghantar Abu Ubaidah bin Jarrah ke negara Bahrain untuk tujuan memuti akan uftinya. Lalu kemudian pada satu malam datanglah yakni Abu Ubaidah pulang daripada Bahrain. Selesai tugas balik, membawa harta itu daripada Bahrain. Lalu kaum Ansar mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah tadi. Dan ramai di kalangan mereka ini yang bersembahyang subuh bersama Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW selesai sembahyang baginda, bukan beliau tuan-tuan, baginda, beliau tu apa sesuai lah panggilan. Beliau sama-sama kita tak? Tak kita dengan Rasulullah SAW. Kita kalau dengan Sultan patik-patik lah. Ada kata kaedah ni tuan-tuan. Ni Nabi ahsanul khuluq, sebaik-baik ciptaan Allah Ta'ala. Baginda terus balik ke rumahnya. Maka ramai orang-orang yang pergi menuju ke rumah baginda untuk menemuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar daripada rumahnya sambil tersenyum melihat tindakan akan sahabat-sahabatnya. Lalu baginda bersabda, barangkali kamu semua telah mendengar akan kedatangan Abu Ubaidah pada malam tadi membawa akan suatu daripada negara Bahrain. Dan mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Baginda selanjutnya bersabda, ya, bergembiralah kamu. Bergembiralah kamu semua dan bolehlah kamu mengharapkan sesuatu yang akan menyukakan diri kamu. Demi Allah, aku tidak bimbang kalau kamu berhadapan dengan kefakiran. Akan tapi yang sangat aku bimbangkan apabila kamu berhadapan dengan kekayaan, iaitu apabila dunia telah diluaskan bagi kamu sekalian seperti mana pernah diluaskan kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kamu akan berebut seperti mereka dahulu juga berebut. Maka akibatnya dunia ini akan membinasakan kamu seperti ia telah membinasakan mereka yang terdahulu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allahu Rabbi ta'ala. Ini pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak marah pun. Nabi tak marah, sahabat ambil lah selayaknya. Ada mana tuan-tuan kalau mereka layak, ambil. Hak mereka kena bagi. Tapi Nabi cuma meletakkan satu harapan. Nabi letakkan satu harapan, aku bimbang takut dengan kaya ini menyebabkan kamu semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Aku lebih suka tengok kamu dalam kefakiran, bukan nak suruh jadi miskin, sama tidak. Cuma dengan keadaan miskin itu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala. Bila kita susah, kita mengayu, berharap kepada Allah Ta'ala, takut dalam keadaan senang, kita makin jauh kepada Allah Ta'ala. Ini kebimbangan yang Nabi lontarkan kepada para sahabat Nabi SAW, juga untuk kita umat akhir zaman tuan-tuan. Sahabat duduk dengan Nabi tak apa. Kita ni hak Nabi tak ada, sahabat pun tak ada, tinggal ni para alim ulama tuan-tuan. Tu pun kita tak berdengar mana. Tak berdengar mana tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ini muhasabah untuk kita bersama tuan-tuan. Nak kata Nabi cukup-cukup bimbang tuan-tuan. Sayang Nabi pada umat ni tuan-tuan. Sampai cakap banyak lah bab harta ni tuan-tuan. Betul tak? Bab harta ni cakap banyak lah. Tak apa, selamat, jangan. Tapi kalau hak boleh jaga sungguh, alhamdulillah. Bimbang takut tak boleh jaga tuan-tuan. Dengan harta ramai mana?
Sampaikan keluarga berpecah belah, adik-beradik balah tuan-tuan. Dulu sahabat karib, kawan rapat, jadi musuh utama dengan sebab harta. Ini jangan main-main. Abang tu kena jaga sungguh. Allahu Rabbi. Itu Nabi pernah sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Sayusibu ummati da'ul umam, akan ditimpa umat aku ni penyakit yang telah menimpa umat terdahulu. Sayusibu ummati da'ul umam, akan menimpa, sayusibu, dan ummati, umat aku ni penyakit yang telah menimpa umat terdahulu. Penyakit orang dulu ni Nabi takut kena pada umat akhir zaman. Nabi kata, kenapa penyakit tu? Antara Nabi kata, bila mana dengar gitu sahabat bertanya, "Wa ma da'ul umam ya Rasulullah?" Apakah penyakit tu? Dah bawa sahabat bila dengar gitu dah. Kita kalau tak berdengar penyakit-penyakit ni tuan-tuan, penyakit kecil manis ke, darah tinggi, kenapa boleh tak sembuh? Betul tak? Nak biasa. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma da'ul umam?" Apakah sakit tu ya Rasulullah? Nabi bersebut, "Al-ashar wal-badhar wat-takathur wat-tanajus wat-tabawut wat-tahasud hatta yakuna al-baq." Ila akhir hadis. Antara Nabi sebut apa dia tuan-tuan? Penyakit at-takathur. Al-ashar wal-badhar wat-takathur. Umat akhir zaman dia kejar duk cari ke harta. Sifat umat akhir zaman ni hanya duk kejar cari harta tuan-tuan. Sampai tinggal peranan tanggungjawab matlamat utama mereka di sisi Allah Ta'ala. Banyak nak berlaku ni tuan-tuan, ini cukup banyak. Na'udzubillah min zalik. Nak nego, nak cari harta, berkejar-kejaran, nak kupu pitih, nak bergelar jutawan, sampai ke matlamat menghalalkan cara Allah. Nak nego, nak boleh pitih, habis. Mana apa tuan-tuan, halal haram pakai langgar habis tuan. Halal apa, haram pakai langgar habis tuan. Nak nego produk gini-gini, siapa akan menunjuk aib sendiri? Na'udzubillah. Ada juga. Banyak tuan-tuan. Sebab apa? Dah letak dulu dunia depan. Na'udzubillah. Letak depan tuan-tuan, mana apa keuntungan dunia semata-mata, tidak meletakkan redha Allah itu paling utama. Hak ni yang kita cukup bimbang. Hak ni yang kita cukup. Jadi hak ni Nabi kata ni, penyakit yang aku bimbang, takut kena pada umat akhir zaman. Apa dia? At-takathur antaranya. Duk sibuk kerja cari harta tuan-tuan. Ingatlah dunia ni, harta ni semuanya benda yang akan kita tinggalkan. Kita duk kerja dak habisan. Duk tengok orang tu dak habisan. Duk tengok orang ni, tak boleh. Dak habis semua, betul tak? Contoh kita sebut tuan-tuan. Kita maksudnya kita ada kehendak nafsu, betul tak? Zuyina linnas, Allah sebut dalam Quran, dihiasi manusia itu hubbus syahawat. Ada ni syahwat. Ke siapa sini tak ada syahwat? Ada? Kok orang apa ni? Pok sohok Bukit Kasih ni, dia jenis tak ada syahwat tuan. Tengok pun rasa benda. Tak ada rasa benda tuan-tuan. Ambo akak kata ambo nikah ambo ada syahwat ada. Kita nak ada belaka tuan-tuan. Jadi Allah hiasi manusia ni hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal muqantarati min adh-dhahab wal fiddah wal min al fiddati wal musawwat wal an'am wal haus ila akhir ayat. Apa saja yang ada atas dunia ni kita naklah ke, betul tak? Cumanya ada orang kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, makna pertentuan ukuran dosa dan pahala, halal dan haram. Kalau ikut kita naklah ke, betul tak? Ikut kan kita nak belakang. Jadi semua orang ada kehendak. Jadi kita ada kehendak. Macam lelaki bayi kereta, orang puan bayi mah. Kita boleh dah. Daripada tak ada kereta boleh beli kereta, alhamdulillah, kereta pertama. Boleh dah tak? Boleh jamin tak lepas ni tak beli dah kereta? Boleh tak? Tak boleh. Nak pula hak lain. Nampak tak? Boleh kereta makna apa? MyV. Tengok app 50. App 50. Hari tu beli app benda pula kita tuan. Nampak tak? Dia nak syahwat. Tak tak? Dia nak sama. Puan kita juga. Tak pernah pakai ratam mah. Tak pernah pakai apa mah. Ada tangan ni. Mau untuk lelaki we. Boleh dah. Tengok orang lain ada. Suagi. Nak pula tuan. Syahwat. Jadi nak kata bab harta ni tak salah kita nak.
Tapi jangan sampai menyebabkan bila kita nak kerja benda tu, kita lupa peranan kita kepada Allah Ta'ala. Nah, ni hak kita cukup bimbang tuan-tuan. Tapi banyak berlaku hari ni. Nak disebabkan kerana nak kerja, nak biarnya kita ni ada kemegahan dengan sebab pitih. Ada pitih megah lalu, tak ada pitih tak megah. Nah, penyakit kemegahan ni asal dengan harta. Nah, ada pitih boleh buat belaka, betul tak tuan-tuan? Ini dengan pitih. Jadi nak ke pitih tuan-tuan tak kira lah, alah kenapa kau anda. Mulalah berlaku benda-benda yang tak sepatutnya. Nah, benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bimbang. Jadi itulah kita kena jaga semua. Jadi sebab tu Nabi kata, aku bimbang akan berlaku pada umat aku di akhir zaman ini beberapa penyakit. Antaranya at-takatsur. Mereka ni makna apa? Nah, penyakit terlampau sibuk dengan urusan dunia kerana nak mengumpul harta benda. Benda tak salah. Tapi Nabi takut itu menjadikan makna apa, keburukan, kefasadan yang buruk, yang tak balik pada diri kita. Takut bimbang balik kita dalam keadaan yang hina, na'udzubillah min zalik. Itu kita minta ya Allah Rabbi. Ada pun kalau kita nak kumpul tak salah tuan-tuan. Bukan kata bab harta ni haram hukum ni, tidak. Harus carilah sebanyak mana yang mungkin boleh cari, asalkan jangan tinggal matlamat utama kita tuan-tuan. Allah Rabbi. Baik. Keterangan hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh pengarang kitab Syekh Ahmad Fahmin Zamzam, seorang ulama besar tuan-tuan. Tuan pengarang kitab ni ada lagi ni. Alhamdulillah tuan-tuan, mudah-mudahan dapat kebaikan untuk kita dan juga untuk dia, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, keterangan hadis kata pengarang, Nabi kita tidak bimbang kalau umatnya berhadapan dengan kefakiran. Bukan nak suruh jadi miskin, tidak tuan-tuan. Bukan suruh jadi miskin. Miskin ni bimbang juga. Nah, miskin ni bimbang juga tuan-tuan. Nah, dekat dengan kafir miskin. Na'udzubillah. Kalau tak kuat iman, na'udzubillah tuan-tuan. Sebab tu pernah berlaku tuan-tuan. Di belah-belah Sabah Sarawak tuan-tuan. Nak hak jenis, orang kata kawasan hak ulu-ulu sikit ni. Ulu kuih sikit dalam tuan-tuan. Hak jenis tak maju, tak ada kemajuan sebagainya. Nah, pernah tuan-tuan disebabkan kerana kemiskinan, tukar agama. Dia berlaku. Dia ceritakan ada seorang ustaz tuan-tuan dalam kuliah aja. Dia ni orang mana sentiasa, orang kata tuan-tuan, dia seorang aktivis jugalah dengan NGO biasa. Dia masuk pendalaman sebagainya di Sabah Sarawak. Dia cerita tuan-tuan, mana dia jumpa seorang kampung tu. Kampung tuan-tuan cari masjid tak jumpa. Rupanya masjid ni habis dah bahan dia kan. Orang kata apa tuan-tuan? Bahan dia hutang habis. Mana gitu tuan-tuan. Anak habis, berabuk habis. Mana terbiar masjid. Bila jumpa dengan ketua kampung tuan-tuan, ni kata, ada dulu ramai, bila ni habis, tukar agama belaka tuan-tuan. Sampai pergi ke rumah tu, sokok ni tambah. Kita pelik kat sokok banyak. Biasa rumah sokok sedua je lah. Ni tambah. Tak nak buat apa. Sokok banyak tanda, keluar masuk tuan-tuan. Masuk Islam ni sokok stay. Masuk Islam sokok, tubik masuk. Sebab apa kan? Kemiskinan. Bimbang juga. Kerana kemiskinan, miskin tu dekat dengan kafir, na'udzubillah ni kita jauh. Cuma Nabi nak sebut pada kita tuan-tuan, Nabi suka, Nabi tak bimbang kalau kita berada kerana sebab apa? Bila miskin tuan-tuan, bukan makna kata tak ada, tak banyak. Bukan fakir miskin. Miskin fakir miskin beza dah. Makna apa tuan-tuan ada? Tapi benda tu tak mengganggu kehidupan kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Banding dengan orang yang banyak harta, banyak tanggungjawab ni. Betul tak? Orang yang banyak harta, syarikat besar tuan-tuan, komitmen lagi besar. Komitmen lagi besar tuan-tuan. Kadang-kadang nak sembahyang jemaah tak jumpa cari jalan. Sibuk. Kita ni hak duk kapung, taklah kaya mana, adalah pitih bobo pitih tu buat makan lah. Mula-mula cukup lah tuan-tuan. Buat bayar BIP bayi, buat bayar kereta. Cukup lah tuan-tuan. Tapi kita tak mikir benda lain. Banyak masa kita boleh luangkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak masa kita boleh luangkan dengan Allah Ta'ala. Kata Nabi pernah sebut dalam satu hadis Nabi SAW, bila mana Nabi naik ke langit pada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Bila Nabi naik ke langit, Allah perlihatkan Nabi keadaan yang berlaku di dalam syurga dan neraka. Lalu Nabi kata, fattala'tu fil jannah fara'aita anna akthara ahliha minal fuqara'. Wattala'tu fil nar
fara'aita anna akthar ahliha minan nisa, kata Nabi. Aku paling tengok dalam syurga banyak di kalangannya adalah orang miskin, kata Nabi. Aku paling dalam neraka banyak kalangannya orang puan. Nabi tengok. Allah Maha Tuan berikan keizinan pada Nabi untuk lihat apa yang berlaku dalam syurga dan neraka. Dan nak kata dalam syurga ramai rasa sekeh. Bukan nak kata suruh jadi sekeh ni tau. Cuma nak kata tuan-tuan, sekeh ke kaya ke kita tuan-tuan, biar ada masa kita dengan Allah. Tu je. Tu poin ni tuan-tuan. Sebab Nabi kata, aku lebih suka kamu berhadapan dengan kefakiran, kamu berada dalam keadaan kemiskinan. Sebab apa? Tanggungjawabmu dengan you tak banyak. Mana mu akan cari jalan untuk mendekatkan diri kamu kepada Allah. Itu maksudnya. Bukan suruh jadi sekeng. Ada peluang, biar tak sekeng. Bukan gitu tuan-tuan. Carilah. Yang kita faham sini tuan-tuan. Mana? Buat apa saja yang ada atas dunia ni tuan-tuan. Asalkan biar ada ruang masa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggal ni. Kerja-kerja semayang jangan tinggal. Ni mentang-mentang kerja, semayang ujung waktu semua. Kerja, biar rasa kerja, rasa kerja. Jangan. Ingat tuan-tuan, apa yang berlaku ni semua izin Allah Ta'ala berlaku. Allah nak beri sekejap, nak terik pun sekejap. Kita sibuk kerja sangat, kena buang Tuhan terik sekejap. Tak boleh benda terus je. Jadi biar ada masa kita dekat dengan Allah Ta'ala. Saya tertarik dengan satu kisah tuan-tuan. Ini kisah benar tuan-tuan. Allahu Rabbi. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni. Dia ni orang yang alhamdulillah hebat juga tuan-tuan. Allah. Dia bukan ustaz pun. Dia ni orang profesional. Dia bekerja sebagai CEO bank. CEO bank tuan-tuan. Saya tak sebutlah mana bank tuan-tuan. Tapi ni kisah benar. Ni CEO bank. Bila sebut CEO bank, kaya tak tuan-tuan? Kaya. Dan kebetulan dia kerja ni, staff bank dia ada orang non-Muslim. Nak kata akhlak dia, kata apa ni, Allahumma salli Muhammad, peribadi dia tuan-tuan, Allahu Rabbi, siapa kau orang non-Muslim pun boleh tahu warna dia ni tuan-tuan. Apa yang saya tertarik, walaupun dia ni kerja sejarah, sibuk-sibuk, jadi sibuk-sibuk tuan-tuan. Bukan jadi orang bagian bawah dia lah. Dia jadi orang besar, lagi banyak tugas kita. Bukan setakat dalam pejabat dalam ofis, tidak, mana melangkaui luar tu. Nak ajak ke situ, kejap stesen sini sebagainya tuan-tuan. Sibuk-sibuk dia tuan-tuan. 5 waktu dia tak pernah tinggal berjemaah di masjid. Allahu Rabbi. Sampai kan tanya kepada staf dia, hak bukan Muslim, hak non-Muslim tuan-tuan. Mana bos you? Bos saya masa ni pukul berapa ni? Ini dia sudah di masjid. Boleh kau begitu? Allah Rabbi. Nah, kita mana you? Tak pergi masjid ke? orang kafir tanya pula. Allah Rabbi. Nah, Allah, nak kata sifat Allah Rabbi. Nak kata hak ni tak apa. Nak hebat, carilah sikit kot mana sekali pun nak cari tak ada masalah, tapi jangan tinggal urusan kita dengan Allah. Hak Nabi bimbang, takut dengan hak ni lah kita tinggal tuan-tuan. Sebab apa? Dah banyak benda berlaku. Ini sama-sama bakat kita muhasabah tuan-tuan. Allahu Rabbi. Maka kata pengarang lagi, Nabi kita tidak bimbang kalau umatnya berhadapan dengan kefakiran, akan tapi yang sangat baginda bimbangkan kalau umatnya berhadapan dengan kekayaan tuan-tuan. Dan di dalam keadaan fakir dan kekurangan, banyak orang yang dapat membuat amal ibadah. Betul? Tapi ada juga orang yang fakir tak sedari, ada juga. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala apa ni kan, ulama sebut dalam kitab tuan-tuan, Allah Ta'ala benci 10 golongan. Yang paling Allah Ta'ala benci, antaranya orang kaya yang kedeku, orang miskin tak sedari. Ni 10 antara 10 golongan yang Allah Ta'ala benci. Pertama, orang kaya kedeku tak sedar, mana jauh dengan Allah Ta'ala ni, dengan kekayaan ni jauh dengan Allah Ta'ala. Hak miskin juga tak sedari tuan-tuan. Untuk si 70 tayar gogeh cabut. Gugang. Orang ban tutup link. Allah Rabbi. Dia tak boleh gini. Kita nak biar kukuk mana keadaan kita. Nak ada harta ke tak ada harta, biar hati kita tetap dekat dengan Allah. Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan. Doa pada Allah mudah-mudahan kita tergolong-golongan ni, insya-Allah tuan-tuan. Cuma bezanya, ada harta tak ada harta ni, bila dengan harta banyak boleh buat amal. Nampak tak? Bila ada harta banyak boleh buat amal tuan-tuan. Tak ada harta,
nak buat amal kau tu kuranglah sikit. Betul tak tuan-tuan? Boleh buat amal kau lain tapi kau ada kuranglah sikit. Sebab Allah Ta'ala sebut dah dalam Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ni kelebihan orang yang banyak harta, lagi banyak Allah Ta'ala beri ganjaran. Umpama orang yang infak harta di jalan Allah Ta'ala, Allah umpama bila infak satu, dia akan dapat umpama satu biji benih yang tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai itu 100, 700 tuan-tuan. Allahuakbar. Dah kalau lebih banyak, lagi banyak. Betul tak? Kita darat sendiri dah. Masing-masing faham reti belaka dan matematik dah. Darat sendiri. Macam mana? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan beri lebih daripada nak beri. Kau mana dia tuan? Kita ni ada hak kita. Orang ada hak kita nak sedekah, kita nak infak pun ada hak kita juga. Kita mikir juga ke diri kita, isteri kita nak semua sekali mikir juga nak infak ke orang pun. Tapi infak juga, tapi ada hak. Allah Ta'ala dah beri, tak ada hak. Allah Al-Mu'ti, Allah Maha beri, Allah wal ghani wa nahnu al-fuqara. Allah ni Maha kaya, kita hak sakit. Allah. Nah, jadi nak kata tuan-tuan, tak salah. Apa saja, asalkan kita kepada Allah Ta'ala. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dalam keadaan kekayaan dia boleh buat amal. Ini iman kuat tuan-tuan. Kita takut iman kita tak kuat. Takut iman kita tak kuat tuan-tuan. Betul lambangan tengok cerita gerak-gerak. Pula tengok tuan. Lama tak tengok gerak-gerak. Ni zaman itu budak kecil. Ajar tengok gerak-gerak tau. Gerak-gerak tuan. Cerita polis tu kan. Kemarin betul tak cerita ni, cerita popok. Lalu bila popok tu nak lari diri, salah masuk kereta Grab. Kereta Grab tuan. Lalu orang Grab ni takutnya, gabra ni, dia buat hello tuan. Dia buat hello berhenti tepi jalan tu, kereta sakut. Tak ada sakut pun. Orang popok ni pun bodoh juga. Popok nama bodoh. Tak culik mana dia popok ni. Dia pun tubik tuan, tolak. Orang pun tembur tuan. Tembur. Asalnya orang hak bawa kereta ni tuan-tuan nak selamat diri, tapi bila tengok ke piti, dia berubah lain tu tuan-tuan. Nampak tak? Nak selamat ke diri, jadi tengok piti jadi berubah tu tuan-tuan. Patutnya kalau kita kuat iman, bukan piti kita boleh ambil, betul tak? Bila piti curi ni, bank boleh detect lalu. Nombor seri berapa semua sekali, bukan zaman dulu tuan-tuan. Betul tak? Kita nak guna pun, tapi tak mikir. Sebab apa dah hati menyelubungi habis tuan-tuan. Nampak air 500,000. Walaupun cerita tuan-tuan habis nak kata dengan piti tengok. Sekali faham itu tuan-tuan. Dah nak rekah cerita faham itu. Dah lah semua masuk lokap lah ke. Hak popok masuk, hak faham itu. Hak ia pun orang kata masa keadaan pun. Dah lah sebab kerana tak boleh tahan. Nak faham kat piti ngeri dia masuk lokap tuan-tuan. Kerana piti Allah. Ini seringan tuan-tuan kebetulan tengok makan. Tak tengok. Dah cuba tertengok. Allah Rabbi. Baik, mana kisah tadi cerita tuan-tuan. Seorang hamba Allah Ta'ala dengan kekayaan dia boleh jaga diri. Allah lebih payah tuan-tuan. Jadi satu kisah tuan-tuan diceritakan oleh sahabat saya ni. Sahabat saya ni dia buat perunding, orang kata apa, bahagian wasiat ni, bahagian faraid. Tak 5 hari nah, tak 5 hari. Tak 5 hari kenal lagi. Orang di apa ni, orang belajar di Q tuan. Apa ni, Presiden Al-Azhar ke. Jadi cerita tuan-tuan, masa dia tengah buat apa ni, satu program, datang seorang hamba Allah Ta'ala, ada orang puan. Dia ni andartu. Tuan. Andartu ni mana tak nikah. Betul tak? Andartu ni mana tak nikah. Sebut andartu ni tuan, mana umur 40 lebih dah, tak nikah lagi. Andartu panggil tak? Kalau nikah dah, cerai, janda. Ataupun kematian, janda panggil. Jadi andartu ni tak ada suami. Mak ayah tinggal tak? Dah tak ada suami, tak ada anak. Tak ada suami, tak ada anak. Mak ayah kedua-duanya meninggal lah. Adik-beradik kaya belaka. Jadi dia ni pun kerja sedap juga. Dia kerja sedap juga tuan-tuan. Lalu bila mana, mungkin kerana dia dah rasa tua dah tuan, dia nak buat lah mana nak apa kata, nak buat satu perjanjian, dak wasiat. Dia wasiat apa ni, untuk ahli waris. Betul tak? Mana kalau wasiat apa ni Allahumma salli faraid untuk ahli waris. Wasiat ni untuk bukan ahli waris, ada lagi hibah.
Dia ada segi hibah. Dia bukan maksiat, dia buat hibah. Dia buat hibah ni, dia kata apa, dengan harta dia. Harta dia bila dikira, bila dikira ni, Allahumma salli alaihi wasallam. Bila dikira tuan-tuan, harta ni ada lebih kurang 1 juta lebih. Banyak tuan. Ada sabah dah dia seorang diri. Tak ada tanggungan apa dah, mak ayah tak ada dah. Adik-adik pun kaya belaka dah tuan. Dia pun tak ada suami, tak ada anak, tak ada tanggungan. Memang banyak harta. Dia hasil pada kerja dia. Ni kupu-kupu harta ada 1 juta lebih. Lalu dia pun buat hibah. Hibah ni dia bahagikan tuan-tuan. 90% harta yang dia ada ni untuk institusi agama. Apa maksudnya tuan? Pondok, semua pondok, sekolah-sekolah agama, yang memerlukan kepada bantuan dana sebagainya. 90% ni tolong lagi. Ni dia berikan amanah pada syarikat ni tadi hak saya sebut tadi, sahabat saya ni tuan-tuan. 90% tuan-tuan. 10% ni bagikan adik-adik. Ada nak kata 90% tuan-tuan, dah kalau 1 juta lebih, kita tak 1 juta, 90% berapa? 900 ribu. Allah banyak tuan. Bukan 9 riyal pun sodoh kalau itu bila. 9 riyal pun sodoh. 10 riyal balik dia. Nak beli air. Mana besarnya serial kita tuan-tuan, boleh beli air dan sebagainya tuan-tuan. Ini 900 ribu. Allah, ini kisah benar tuan-tuan. 900 ribu boleh infak tuan-tuan. Dengan kekayaan, kalau dijaga sungguh-sungguh, maka dengan kekayaan itulah yang akan beri manfaat di hari kiamat. Harta duduk dengan dia tak? Dia tak akan duduk dengan dia, tapi harta ni Allah akan berikan manfaat di hari kiamat tuan-tuan. Ini harta kita. Harta ni ada 2, harta orang, harta kita. Harta kita atas dunia duduk dengan kita, di akhirat duduk dengan kita. Faham itu harta orang atas dunia duduk dengan kita. Siapa mati duduk dengan kita. Jenis kupik tak ada orang asing orang ni. Kupik sungguh al-bakhil, haji bakhil panggil tuan-tuan. Kata orang main minta semangat 5 sen. Padahal piti berlambak. Bank mana ada belaka ke kawan you tuan-tuan. Setiap bank 100 ribu, dah kalau 10 bank juta. Banyak piti. Habis kata ada piti ada kita lah. Atas dunia memang ada kita. Tapi bila kita mati, piti tak bawa. Amalan pun tak ada. Balik akhirat siap-siap kosong, tak ada benda tuan-tuan. Maka tu bukan harta kita. Orang duk bagi atas dunia. Anak-anak kita duk bagi, confirm ke kita boleh jamin anak kita boleh buat amal untuk kita? Belum tentu. Betul tak? Belum tentu tuan-tuan. Tapi kita mati dah. Duduk dalam kubur dah tuan-tuan. Dia soal siap-siap oleh Allah Ta'ala. Ini kita bimbang. Ada sebab itulah dengan harta ni kena jaga sungguh-sungguh. Supaya dengan harta inilah yang akan menjadi penyelamat kita di hari kiamat. Ni alhamdulillah. Hak kita bimbang ni. Takut dengan harta ni menyebabkan hati kita jadi berubah tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Ni kita minta jauh tuan-tuan. Allah Rabbi. Jadi kata pengarang, dalam keadaan kefakiran, dalam keadaan kekurangan, menyebabkan ramai manusia boleh buat amal. Nabi, tujuan Nabi kena ni. Nabi nak suruh kita, bukan nak suruh kita jadi miskin, tidak. Nabi suka kita berduduk dalam suasana kefakiran. Sebab apa? Dalam suasana itulah banyaknya masa kita dengan Allah Ta'ala. Hak ni tujuan utama ni. Inilah di sini. Adapun kalau kita boleh cari kekayaan, binalah apa saja tuan-tuan, kata perniagaan apa saja yang kita nak buatlah tuan-tuan. Tapi jangan tinggal ni. Jangan tinggal mana tuan-tuan ibadah, matlamat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Kenapa dia boleh buat amal? Kerana tidak banyak perkara yang menyibukkan dan fikiran pun tidak banyak bercabang. Tak sabuk mikir tuan-tuan. Tak sabuk. Akan tapi di waktu kaya sangat sedikit orang yang sempat berbuat amal ibadah. Anda tu kalau orang kaya dia boleh kupu piti buat amal baik ini besar. Kuat iman dia tuan-tuan. Sebab dia boleh lawan. Fitnah pitih ni besar tuan-tuan. Ujian dengan harta ni besar. Korun boleh tunggang. Memang kata boleh kata 360 darjah, bukan 90, 360 darjah tu tuan-tuan musing. Korun. Hebat dah kita korun. Nampak tak? Tapi dengan harta habis. Nampak tak? Na'udzubillah. Ni kita minta jawab. Allah Rabbi. Kerana mereka terlalu sibuk dengan bermacam-macam urusan. Memang kalau semuanya sudah ada, wang ada, kereta ada, kemudahan lain semua pun ada, sudah cukuplah gerah. Maka ketika itulah timbul budaya yang disebut dalam pepatah Melayu, tepuk dada tanya selera, terserahlah hendak pergi ke mana dan hendak buat apa. Maka kalau begitu, layanan yang diberikan kepada nafsu tentulah mudah bagi syaitan untuk mendorongnya membuat perkara maksiat.
Sebab tu kita kata bab dunia ni takkan pernah cukup. Kita dulu sebelum ada harta ni tuan-tuan, ada ni cukup dah ni. Nah, kita letak ada kereta suting, baik dah. Nah, ada ni bini seorang cukup dah. Bagi nah masa tu. Dah dah. Ana rumah beli rumah hak 70 tak apa dah. Ya, ana kita buat perancangan cukuplah ke tak. Tapi bila dah ada benda tu, iman dia lain dah. Ana, ia mari benda lain tuan-tuan. Siapa hak cocok kita tak lain tak bukan syaitan. Ini kita bimbang. Tak boleh nak kawal diri kita dengan syaitan, dengan nafsu. Ni jadi menyebabkan kita makin hari makin jauh. Takut tak cukup, duk cukup semua tuan-tuan. Allah. Sebab tu kena jaga tuan-tuan. Antara benda yang paling utama kita kena jaga adalah musuh yang utama. Siapa musuh utama kita? Innahu kana aduwwum mubin. Dia adalah musuh yang paling nyata. Siapa dia? Syaitan. Syaitan ni musuh paling utama kita tuan-tuan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, syaitan berjanji dah. Wa qur rabbi bima aghwaytani la udzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan sebut dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, syaitan kata apa? Bila mana dia dikeluarkan daripada syurga. Syaitan yang asal duduk dalam syurga. Kita jangan masuk syurga tuan. Syaitan aja dalam syurga, tapi sebabkan aba wastakbar. Allah Ta'ala suruh dia hormat ke Nabi Adam. Tambah sombong. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia daripada tanah, aku pada api, aku nak kena sujud ke dia. Aku nak kena hormat ke dia, kena hormat ke aku. Aba, enggan, wastakbar, sombong. Sifat ni ada Allah keluarkan dia daripada syurga. Lalu dia berjanji, dia kata apa? Wa qur rabbi bima aghwaytani la udzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan memecah belahkan manusia, mengaburi manusia. Wala aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka. Ni janji syaitan, janji iblis tuan-tuan. Ini janji dia akan cuba tuan-tuan. Sebab tu kita ni tahu dah benda jahat, buat juga. Betul tak tuan-tuan? Tahu dah benda tu maksiat, buat juga. Tahu dah benda tu banyak pahala, mari semayang jemaah masjid banyak pahala. Semayang tu pahala boleh dah, tak semayang juga. Nampak tak? Tahu semayang jemaah masjid surah tu boleh banyak pahala, tak pergi juga. Kita tahu syaitan kerja dia. Sebab tu jangan pelik. Sebab pun syaitan yang memang jahat. Jangan duk tikar tugas dia tuan. Agak ni tu sampai ke hari kiamat yang akan ganggu kita. Dah apa tugas kita? Tak buka kena lawan. Kena lawan. Lawan syaitan, lawan hawa nafsu kita. Jangan turut. Bila turut ni jadi masalah tuan-tuan. Nak kalau batil dan sebagainya. Yang macam mana cara nak lawan ni, tak lain tak bukan, apa ni orang kata, tetapkan hati kita, sematkan dalam hati kita hanya Allah Ta'ala. Ini payah. Ini payah tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran, wa man ya'shu an zikrir rahman nuqaid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang lupa pada Allah, dak ingat Tuhan, dak berzikir, dak buat baik, dak ikut perintah Allah, tinggal mana buat dengan Allah Ta'ala, nuqaid lahu syaitana, syaitan akan ambil alih. Hati kita ni tuan-tuan, tak boleh tak banyak, dia kena tak je hati kita ni. Hati yang diberikan pengertian oleh Syekh Abdul Qadir dalam kitab dia tuan-tuan, hati yang ada dua. Satu hati yang bila kita belah nampak terutama. Yang kedua hati sanubari yang kita tak nampak. Di situlah terletak belaka dosa, pahala situ belaka. Iman apa semua di situ belaka tuan-tuan. Jadi dalam hati kita tak boleh banyak, ya ada saja. Kalau iman ada, maksiat payah nak. Kalau maksiat ada, iman payah nak masuk. Allah ada, syaitan payah nak masuk. Bila syaitan ada, payah nak masuk. Jadi tak boleh bersama. Jadi Allah sebut dalam Quran, wa man ya'shu an zikrir rahman, barang siapa yang lupa pada Allah. Kita ada harta, kita lupa pada Allah. Sebelum ni tak ada pitih, surah sajid kita mau. Contoh. Dah ada pitih dah sikit. Projek banyak sikit tuan-tuan, tinggal selipai. Wakil ke selipai. Atau selipai tembok. Hak teruk tak ada selipai terus. Tak mari terus dah tuan. 5 waktu tak mari terus. Sebelum ni mari sama. Ni kita bimbang. Ni kita takut ni, takut jadi istidraj, na'udzubillah min zalik. Bimbang. Dengan banyak Allah beri, kita kau jauh je. Belum ni main surah, tak je main surah dah tuan. Belum ni semayang awal sama jadi main lambat dah, tak sibuk ni. Ni kita bimbang. Ini kerja syaitan, Jadi Allah sebut dalam Quran, wa man ya'shu an zikrillah, orang yang berpaling pada Allah, tak ingat pada Allah Taala apa saja.
Sama ada kita nak berzikir, sama ada zikir-zikir hasanah atau zikir darajat, itu atas kita. Kita nak baca Quran, kita buat apa kebaikan sebagainya. Mana kalau kita tinggal peringatan kita kepada Allah Ta'ala dan ingat Allah Ta'ala ni dengan apa saja perkara yang kita buat, menyebabkan kita boleh ingat Allah Ta'ala, kita tak buat, maka syaitan ni laju ke jadi syaitan ni. Nampak itu semua cocok lalu. Maka dia akan ambil alih dan dia akan jadi fahuwalahu qarin, orang yang dekat dengan kita. Bila syaitan duduk dalam diri tuan-tuan, agak-agak baik ke jahat? Sudah tentu jahat hari tu buat. Maksiat sama. Na'udzubillah. Ini jahat kerja syaitan. Jadi sebab tu lah, kukuk mana poin dia, ni kita kena lawan. Nak lawan ke mana tuan-tuan? Nak lawan syaitan ni, kita kena bina apa ni tuan-tuan? Kata benteng iman kita tuan-tuan. Dan macam mana nak bina benteng iman kita? Nabi sebut dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata Allahumma salli ala Muhammad, jaddidu imanakum, kata Nabi. Lalu sahabat kata, qila kaifa nujaddidu imanana wahai Rasulullah. Nabi kata, teguhkanlah iman kamu, kuatkanlah iman kamu, perbaharuilah sentiasa iman kamu, biar topak sama. Lalu sahabat tanya, bagaimana kami nak teguhkan iman kami ni? Sebagai benteng untuk kami hadapi musuh yang kami yang nyata, syaitan. Nak hadapi hawa nafsu, nak hadapi apa ni Allah SWT, bisikan syaitan dan sebagainya, godaan syaitan. Bagaimana kami nak teguhkan iman kami yang menjadi benteng yang ampuh? Wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Lalu apa jawab Nabi SAW? Akfiru min qawli la ilaha illallah, kata Nabi. Perbanyakkanlah oleh kamu akan percakapan kamu ini dengan berzikir kepada Allah. Ingat Allah Ta'ala. Waktu benteng itu. Wak napa-napa ingat Tuhan. Wak napa-napa ingat Tuhan. Wak napa-napa ingat Tuhan. Saya teringat cerita hak biasa saya sebut semua kisah seorang penjual roti, ingatlah. Dengan Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan. Buat kerja dia jual roti je. Duk uli roti, ingat Tuhan. Nak jual, ingat Tuhan. Allah semua rezeki ke dia. Allah. Nak kata setiap apa benda kita buat, ingat pada Allah Ta'ala. Maka insya-Allah apa yang kita buat tu akan sentiasa berpandu dengan kebaikan. Ini Nabi pesan. Nak bina iman kita, banyakkan mulut kita ingat pada Allah. Apa saja cara buat, baca Quran ke, zikir ke, tasbih ke, tahmid, tahlil ke, takbir ke tuan-tuan, apa saja. Atau paling kurang kalimah Allah kita sebut tuan-tuan. Itu sebagai cara untuk kita teguhkan iman kita. Supaya apa? Supaya syaitan payah nak kacau. Bila gini, maka insya-Allah kita kaya ke miskin ke tuan-tuan, hati kita tetap dengan Allah. Itu jawapan ni. Saya sebut ni untuk diri saya juga tuan-tuan, muhasabah kita bersama tuan-tuan. Takut kita jadi hilang arah, tak ada tujuan, na'udzubillah min zalik tuan-tuan. Godaan dunia cukup hebat. Ujian atas dunia, fitnah hari ni tuan-tuan, dunia cukup hebat tuan-tuan. Kalau kita tak boleh nak jaga, tak boleh nak lawan, tak boleh nak kawal, tak boleh nak tahan tuan-tuan, takut kita terjerumus, na'udzubillah. Kerana hari ni usaha untuk menarik kita ke lembah zulumat ni cukup banyak tuan-tuan. Betul tak? Cukup banyak. Lubang-lubang menyebabkan kita akan gelecoh tu pun cukup banyak tuan-tuan. Jadi kita kena pandai, berhati-hati. Untuk kita hadapi suasana pada hari ini tuan-tuan. Allah Akbar. Jadi tak lain tak bukan, pokoknya baliklah kepada Allah Ta'ala. Balik pada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang pada tali Allah. Kita kalau nak selamat, kita nak pegang, contoh tuan-tuan, kita berada dalam keadaan yang genting, kita akan cari satu benda yang boleh menyelamatkan kita, betul tak? Contoh banjir, air tuan-tuan. Kita akan cari benda yang boleh kita pauk ni, boleh kita selamat daripada arus yang derah tuan-tuan, betul tak? Itu bawah atas dunia. Kita nak selamat akhirat, pautan kita apa dia? Bihablillah, dengan tali Allah. Pegang Quran, pegang dengan hadis Nabi SAW. InsyaAllah hidup kita akan selamat. Kita nak cari pitih banyak mana pun, tetap ada panduan kita. Kita tahu nak cari ke mana, ke rezeki yang halal. Kita tahu akan hulu ke mana, infak pada yang memerlukan. Faham tak? Bila kita ikut panduan yang Allah berikan kepada kita. Ini sama-sama pakat kita muhasabah. Cumanya Nabi sebut dalam hadis ini, Nabi nak beringat kita tuan-tuan. Nabi nak beringat kepada kita. Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam keadaan kebaikan insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan.
Allahu Rabbi. Dan terserahlah kata pengarang hendak pergi ke mana dan hendak buat apa. Maka kalau begitu layanan yang diberikan pada nafsu tentulah mudah bagi syaitan untuk mendorongnya membuat perkara maksiat, dan akan mudahlah bagi syaitan untuk menjerumuskannya ke lumpur maksiat dan durjana. Na'udzubillah min zalim. Tahu jauh tuan-tuan. Maka orang yang bijak adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhirat ni. Ini pesanan ulama kepada kita tuan-tuan. Orang yang boleh menghadapi suasana sedemikian ni mestinya orang yang bijak. Orang bijak ni bila mari satu masalah, dia akan fikir, betul tak? Dia akan fikir kenapa, macam mana cara nak selesaikan masalah ni. Dan orang kurang bijak, dia nak fikir. Nampak tak? Jadi orang bijak ni, bijak macam mana? Bijak macam mana kita nak hadapi dugaan, nak hadapi tipu daya syaitan ni tuan-tuan. Maka orang bijak ni kata ulama adalah orang yang mempunyai perhitungan untuk masa akhirat dia. Atas dunia gini, dia sabar. Sebab apa yang mikir dah? Kalau aku buat gini, kosong aku akhirat lagi. Baik aku sabar, aku buat gini, banyak akhirat lagi. Gitu. Nabi sebut dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allahi al-amani. Nabi kata apa? Orang yang cerdik siapa dia? Orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Hari-hari muhasabah. Cek semua diri dia. Hari ni apa aku buat? Apa amalan hari ni aku buat? Solat aku jaga tak ini? Cek semua. Muhasabah. Hari-hari. Tiap-tiap hari muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kenapa? Tugas kita kena hisap diri kita sebelum kita dihisap di hadapan Allah. Biar kita susah atas dunia, biar senang di hari akhirat, tuan-tuan. Itu pertama. Yang keduanya, wa amila lima ba'dal maut. Orang yang sentiasa dicari ruang, peluang, nak cari kok mana lubang-lubang pahala hak boleh dia buat untuk hari selepas dia mati. Dia orang bijak. Mana dia tahu menyusun macam mana keuntungan di saat di hari kiamat. Macam orang nega lah, orang nega, betul tak? Nak raih keuntungan dunia, nak raih kata apa pendapatan ratusan ribu sebulan. Ada hak boleh buat sehari 100,000, ada. Nampak tak? Mana kata boleh kat itu? Dia bijak. Dan dia berani ambil risiko, betul tak? Dia bijak. Kok ni modal pula gini, banyak keluar sebagainya. Dan hasil lumayan. Tu atas dunia. Biar juga kita bijak dalam saat kita menyusun bagaimana perancangan kita di hari kiamat. Kita nak balik dalam keadaan yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang sejahtera nak balik ni. Allahu Rabbi. Jadi ia bijak nyusun. Ajaran tak lain tak bukan masa hidup dia digunakan untuk dicari sebanyak mana yang mungkin pahala untuk sebagai bekalan di hari kiamat. Ada orang bijak, dia boleh mikir. Walaupun hati banyak sekali mana pun, dia akan gunakan untuk jalan Allah Ta'ala. Ini sebagai muhasabah kepada kita, tuan-tuan. Harta kekayaan yang berlebihan bolehlah digunakan untuk membantu orang lain sebagai amal jariah yang akan disuratkan dalam catatan kebaikan kita saat di hari kiamat kelak, tuan-tuan. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin, tuan-tuan. Mudah-mudahan pahala kok ni ada juga untuk kita, insya-Allah. Mana infak setakat yang kita mampu, tuan-tuan. Ikut kemampuan kita. Boleh bagi lebih, alhamdulillah. Ini ikut kemampuan, sikit-sikit, insya-Allah. Bila kita dah biasa, tuan-tuan, sampai satu saat nanti kita boleh beri seperti mana Allah Ta'ala sebut, lan tanalu birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Tak adalah benda yang paling besar sekali benda yang kita infak, benda yang kita paling kita sayang. Betul tak? Tapi kena usaha. Nak sapam satu benda yang besar, kena benda-benda sikit. Betul tak? Orang menega, takkan menega besar lalu, tak? Sikit. Lepas tu jadi besar. Betul tak? Ada kesungguhan, kesabaran. Ini gitu. Sabar, sikit. Takat kita mampu. Bila dah biasa, maka kita akan cuba naik dan sebagainya, tuan-tuan. Dan sebagai muhasabah kepada kita. Bagaimana golongan Ansar sanggup korbankan harta semata-mata untuk membantu golongan Muhajirin. Ada yang sanggup korbankan hak ada bini 2 visa ke golongan Muhajirin. Kita berani awak gitu, kan? Nak boleh 2 tu, masya-Allah. Nak boleh hak ke nombor 2 tu, nak boleh ke nombor 2 tu, tuan-tuan. Tu terbang, ni terbang, tu terbang, 10 hari ICU. 10 hari ICU, tuan-tuan. Wah, boleh. Nak pergi korang memang dok. Memang dok mu cari sendiri ya. Anak kata, tuan-tuan. Tapi orang Bukit Kasing ni berani belaka, muka beken-beken belaka, tuan-tuan. Hai nak nikah? Boleh.
Tak. Allahumma salli. Jadi nak kata ni golongan Al-Ansar tuan-tuan. Golongan Ansar. Golongan Madinah. Ni boleh. Allahu Rabbi. Nak kata apa? Ni. Kerana telah diikat hati mereka tuan-tuan dengan Allah Taala, hasil pada tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah cukup hebat. Ada yang bagi harta sekian-sekian untuk membantu golongan Muhajirin daripada Mekah yang tak ada apa ni. Yang tinggal segala apa semua sekali harta anak bini tinggal belaka semata-mata hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar pengorbanan golongan Muhajirin, tapi Allah balas dengan bantuan daripada golongan Ansar. Al-Muhajirin wal Ansar. Allahu Rabbi. Tapi nak perlukan pada mujahadah dah, kesungguhan kita tuan-tuan, pengorbanannya besar. Dan tapi kita buat setakat yang kita mampu tuan-tuan. InsyaAllah sikit-sikit lama-lama jadi bukit tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan peringatan pada Nabi SAW ini menjadikan sebagai satu tazkirah yang baiklah untuk diri kita, terutama diri saya yang hina lagi doa ini tuan-tuan. Dalam bila kita berbicara tentang harta tuan-tuan, takut Allah Rabbi tuan-tuan. Mau meninggal, tinggal harta, nak fara'i. Bala tuan-tuan. Batu kena belajar ilmu fara'i ni, kena belajar tuan-tuan. Kaedah-kaedah dan sebagainya, biar kita tahu tuan-tuan. Ilmu lain sanggup kita belajar. Ilmu fara'i, bila ustaz nak buat kelas, ustaz cah sikit tuan. Bab ni nak cah kot. Bab lain boleh kita bayar. Nak belajar ilmu apa ni? Ilmu apa ni? Allahumma salli ala ilmu bisnes ke? Nak belajar ilmu muzik sebagainya, sanggup bayar. Ilmu bisnes tuan-tuan. Duduk depan sekali berapa ribu bayar. Duduk belakang sekali, duduk nampak ceramah depan 100 riyal. Ni kita minta untuk kos sikit-sikit tuan-tuan. Nak perjalanan sebagainya tuan-tuan. Ngera. Padahal benda tu lah benda yang paling penting tuan-tuan. Sebab banyak dah ni. Ni mak ayah meninggal, ada harta, nak faraid. Mak pun banyak. Tak tahu. Padahal ia ada dah bahagian sekian, sobah-sobah ni sebagainya. Tapi bila dah tahu, pakat duk bala. Habis tuan-tuan. Pisah. Jadi terputus hubungan silaturahim. Sebab tak ada ilmu. Ni harta berarti tuan-tuan. Allah Rabbi. Padahal dalam mana tuan-tuan, bila matinya si mati tuan-tuan, kalau ditinggalkan harta ni, bab harta ni kena sesat secepat yang mungkin. Kalau tak, tanggung di dalam kubur, susah dikit tuan-tuan. Ada bala. Ada terhenti, terganggu dan sebagainya. Sebab apa? Tak ada ilmu. Sebab tu kena belajar. Tapi dah ni alhamdulillah banyak dah tuan-tuan. Ustaz Khusairi banyak dah buat ni tuan-tuan. Dia orang panggil da'i ilmu faraid tuan-tuan. Banyak dah dia pergi masjid-masjid, dia pusing tuan-tuan, khusus untuk cakap bab ilmu faraid tuan-tuan. Mudah-mudahan kalau ada rezeki boleh mari sini insya-Allah tuan-tuan. Dia cakap tentang ilmu faraid tuan-tuan. Saya bukan ahli dia dah. Cuma kita ada sikit-sikit tu bolehlah tuan-tuan. Mana nak tanya ahli dia tu Ustaz Husain. Dan banyak lagi ustaz-ustaz lain tuan-tuan. Sahabat saya Ustaz Abdullah Ibrahim, Ustaz Ali Mahri pun dia cakap juga bab ni. Bab ni penting. Dalam kita nak menguruskan harta saat selepas kematian. Ada tanggung mak ayah kita dalam kubur lagi tuan-tuan. Ini sama-sama pakat kita jaga insya-Allah. Mudah-mudahan dengan benda inilah jadikan sebagai peringatan kepada kita insya-Allah. Jadi apa pesanan Nabi SAW ini kita ambilkan sebagai muhasabah, peringatan kepada kita insya-Allah. Dan seterusnya kita sambung pada hadis yang ke-33 pada bulan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Yang baik pada Allah Taala, yang buruk pada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon maaf tuan-tuan. Kalau ada terkasar bahasa, kalau ada tergurih hati, kalau apa saya sebut ni salah silap, minta tolong tegur lah. Dan kalau ada kekurangan, saya minta maaf. Setakat itulah apa yang ada pada diri saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.